Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pagi hari Isnin. Semoga sahabat-sahabat berada di bawah rahmat ilahi selalu. So, sihat ke hari ini semua? Saya berharap agar tuan-puan semua sihat-sihat lah je lah. So, pagi ni di tempat saya ni hujan saja. Daripada pagi tadi hujan. So, harapnya tempat sahabat pun elok-elok lah cuacanya lah bila hujan ni sejuk kan. So pagi ni saya nak berkongsi sedikit lagi lah siri perkongsian saya berkenaan dengan ilmu emas. So hari ni kita nak berkongsi berkenaan dengan memupuk tabiat orang kaya dengan emas. Okay. Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya. So saya Nur Asia binti Ismail, merupakan priority dealer public gold yang giat berkongsi lah berkenaan dengan ilmu emas di FB ni. So saya punya matlamat adalah untuk nak berkongsi mengenai ilmu emas ni adalah untuk memberi ilmu lah kepada masyarakat berkenaan dengan apa emas sebenarnya yang perlu digunakan untuk nak menaik taraf kita punya tahap pengurusan kewangan dengan lebih baik lah. Okey. So mungkin kalau tak bila kita tak ada ilmu, kita mungkin terbeli emas yang salah lah untuk sebenarnya kita nak simpan tu untuk long term, tapi kita terbeli emas yang salah. Okay. So hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan memupuk tabiat orang kaya dengan emas. So apa tabiat orang kaya tu? Apa tabiat orang kaya tu kan? Okay. Okay. So tabiat orang kaya yang kita nak pupuk dalam diri kita sebagai orang kebanyakan ni adalah tabiat mengumpul harta dengan membeli aset. Okay. So mengumpul harta dengan membeli aset ni. So bila kita nak kumpul harta dengan beli aset ni sebenarnya bermula daripada menyimpan. So apa-apa pun kena menyimpan. Kalau kita tak ada simpanan, memang kita tak boleh lah nak kumpul harta, nak beli aset tak boleh. Sebab kita ni bukannya keturunan kaya-kaya yang ada terus ada 2 juta, 3 juta dalam bank kan. So tak ada. So kita pun ada yang ciput-ciput je, cukup-cukup makan je. Tapi itulah daripada yang ciput-ciput cukup-cukup makan tu lah kita nak simpan. So itu yang pentingnya, kita kena ubah tabiat kita, tabiat daripada orang kebanyakan kepada orang kaya. So apa tabiat orang kebanyakan ni? Tabiat orang kebanyakan adalah berbelanja dan menambah hutang, menambah komitmen. So berbelanja, bila ada duit je nampak nak ada duit je nak belanja. Itu tabiat orang kebanyakan. So kita nak pupuk tabiat menyimpan tu. So bagaimana cara memupuk tabiat orang kaya tu? Kita menjadikan emas sebagai salah satu bentuk simpanan jangka panjang. Kenapa saya sebut emas? Sebab contoh bila kita nak kumpul harta, macam contoh kata hartanah ke, rumah ke, dia memerlukan macam modal yang lagi besar lah berbanding dengan beli emas ni. Kalau sekarang dengan beli emas dengan public gold, boleh bermula dengan serendah 100 sahaja dah boleh beli, dah boleh simpan setiap bulan dan accumulate tambah dan boleh jadi banyak. Okay. So kita bermula je dengan 100 dah boleh. Dengan 100 kalau kita tak beli pun, kita tak simpan emas tu pun memang duit kita habis juga kan. Baik kita simpan. Jadi memang duit tu akan kekal lah. So maknanya daripada tu bila kita simpan banyak-banyak dan kita nak tukarkan kepada harta yang lagi lagi lama dia punya nilai dia tu adalah contoh dia hartanah ataupun rumah. Bolehlah lepas tu kita tukarkan, kita jual ke, kita nak pajak ke emas kita tu untuk membeli aset yang lagi besar. Contoh nak beli rumah ke, nak beli hartanah tadi kan. Okay. So kenapa kena dengan emas? Sebabnya emas ni mempunyai kesan emosi yang kuat kepada penyimpan, berbeza dengan menyimpan duit di bank. Okay. So betul ke macam tu? Testimoni saya sendiri memang betul lah. Bila kita ada duit ni, kita nampak nilai RM. So bila kita nampak nilai RM, kita lagi eager nak membeli. Kita rasa nak beli tu, nak beli ni. Ada sahaja yang kita rasa tak cukup dan kita perlu beli. Memang nampak sangat lah, dah rasa macam perlu sangat lah masa tu nak beli. Sebenarnya bukannya keperluan pun, itu hanya kehendak. So itu yang kita kena ada ilmu untuk nak mengenal pasti antara keperluan dan kehendak. So apa-apa pun kenalah kita belajar daripada kesilapan orang lain, belajar daripada pengalaman orang lain untuk memendekkan kita punya masa kejayaan kita tu sendiri kan. So bacalah buku ni, Zero Hutang. Tak mudah bukan mudah tapi tak mustahil. Dan satu lagi buku Misi Bebas Hutang. Macam mana kita boleh bebas
hutang. Sebab dia punya fundamentalnya adalah bermula daripada menyimpan. Kita memang kena menyimpan. Kalau tak simpan, memang kita tak akan boleh lah nak bayar hutang, nak habiskan hutang untuk jadi misi bebas hutang. So, misi bebas hutang ni apa? Bebas hutang yang bad hutang lah, hutang yang tak baik lah. So, kalau hutang yang baik, macam contoh kata, yang kalau pakar-pakar kewangan pun, hutang yang baik adalah kita macam contoh membeli hartanah, itu hutang yang baik lah. Okay? Maknanya kita nak menambahkan nilai kekayaan kita dengan duit orang lain, OPM, other people's money. So kita gunakan duit bank untuk menambahkan kita. Itu hutang yang baik lah. Itu hutang memang yang disuruh adakan lah kan. Sebab masa yang sama, maknanya kita buat hutang, dan orang lain bayarkan hutang, kita dapat hartanah tu. Dan kalau yang lagi bagus tu, kita boleh dapat positif income lah daripada situ. Macam contoh kata, kita punya sewa 800, kita bank, kita bayar bank hanya 500. So 300 kita dapat positif income kat situ. Kita dapat income kat situ kan. So itu antara hutang yang bagus lah. Kalau hutang-hutang lain tu, dia akan mengurangkan nilai kekayaan kita. Contoh hutang kad kredit, memang banyak kan, tinggi lagi dia punya faedahnya. Contoh pada tu hutang kereta pun boleh tayar je kan, keluar daripada showroom, benda tu dah susut nilai berapa? 8,000, 10,000. Lepas tu dah makin turun, dah tinggal 10 tahun, dah tinggal berapa ringgit je kita punya kereta tu kan. Tapi still kita kena pakai lah untuk nak keselesaan kita. Okay. So itu maknanya kita kena pastilah apa sebenarnya yang kita perlu, antara keperluan dengan kehendak. Okay. So yang saya cakap pasal kesan emosi berbeza kepada penyimpan tu. Berbeza dengan menyimpan duit. Kita tengok apa testimoni orang lain lah. Jadi testimoni saya. Okey, so testimoni orang lain ini daripada pembaca blog Tuan Zul lah. Pembaca blog Tuan Zul ni, dia cakap dalam masa 7 bulan lepas dia mengenal blog Tuan Zul ni, saya pun mula celik sikit pasal emas, pasal kewangan, baca-baca pasal kewangan, nak upgrade saya punya pengurusan kewangan daripada blog Tuan Zul ni jugalah. Okey, boleh tengoklah kalau tuan-puan nak masuk blog muhamadzulkifli.com yang tulisan Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. So dia kata, sejak saya mendapat inspirasi daripada blog tuan, saya sudah mula membeli emas, dan akibatnya saya ketagih membeli emas. Sedar-sedar sudah 38,000 duit saya ditukar kepada emas tempoh 7 bulan. 7 bulan sahaja dia dah simpan dia dah simpan 38,000 nilai emas. Masa itulah, ni dah lama ni. Mungkin masa ni dah berapa puluh ribu dah jadi harga dia kan, sebab emas kan naik harga. Okey. So 38,000. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk duit, agak-agak boleh simpan tak 38,000? Tantah ada 3,000, kita dah rasa dah. Dia dah nak beli tu, nak beli ni. Sebenarnya bukan pun keperluan. Kan? Saya pun biasa macam tu. Ada pernah lah terbeli barang. Sekarang lagi lah kan, zaman-zaman online ni kita boleh beli je secara online, duduk depan komputer, baring-baring sambil pegang handphone, terus dah order barang. Lepas tu dah sampai ke rumah yang sampai daripada pos, terus kadang-kadang tu macam kenapa beli benda ni, tak perlu pun, ada jugalah kan. Saya ada kes macam tu, dan saya rasa kebanyakannya pun ada jugalah. Sebab tu lah ada pasal pengurusan kewangan ni, sebab banyak orang yang boros, tak boleh menyimpan kan. So itulah, so itu ketagihan yang baik lah. Berbeza dengan ketagihan berbelanja kan. Bila kita ada duit, kita nak belanja. Ketagihan berbelanja. Sebab ada kes yang simpan dalam tabung, ada 3,000. Lepas tu bila tengok duit aja, terus tukar jadi sofa. Sebenarnya matlamat dia nak menyimpan, tapi tak kesampaian lah sebenarnya bila dia simpan dalam duit tu. Sebab dia nampak nilai RM, dia terus nak tukar kepada barang. Sebab fitrah manusia ni, bila kita fitrah manusia dan fitrah saya juga kan, bila kita ada duit, kita nampak nilai RM, kita nak berbelanja. Bila kita nampak fitrah kita dalam terhadap emas ni, bila kita nampak nilai emas, otak kita tak boleh nak convert kepada nilai RM tau. Kita nampak gram. Kita nampak gram emas, dan contoh saya ada yang fizikal, saya nampak emas je. Saya tak ingat pun berapa gram yang saya beli. So bila biasanya bila kita sebagai penyimpan emas ni, macam saya dan orang yang menyimpan emas ni, bila kita tahu berapa gram dia ada akhir tahun, ataupun cukup haul lah, macam contoh saya bayar akhir tahun, bulan 12 saya bayar zakat. So itu baru saya kira berapa sebenarnya nilai emas yang saya ada. Sebab bahasa itulah baru kita convertkan kepada nilai duit. Sebabnya kita nak bayar zakat, itu saja. Kalau time lain tu tak adalah saya nak kira. Contohlah kan, sofa saya rosak ke, saya nak kira cukup tak saya punya duit ni nak beli sofa. Tak lah, cukup tak saya punya emas ni nak tukar kepada sofa. Tak. Sebabnya
so far kot tak adalah macam penting sangat kan. So kalau macam contoh dah buruk sangat tu, boleh je kan sekarang kan pakai sarung lah apa kan. Boleh je kita yang manage benda tu kan. Tak adanya teruk sangat kan. Kalau dah teruk sangat berlubang orang datang pun macam tak boleh nak duduk tu, tu lain cerita lah. Tapi macam kalau biasa, sebab macam contoh banyak kes yang pengalaman yang kita biasa dengar, saya pun pengalaman saya masa contoh naik gaji, contoh 5 tahun naik gaji dapatlah 1,000. Masa tu mulalah terfikir kereta dah kecil lah. Masa dulu saya pakai Azia, saya pakai Azia pula, maksud tak ada Azia lagi, kancil lama tu saya pakai kancil. Lepas tu bila naik gaji, mulalah rasa kereta ni kecil lah apalah. Lepas tu tutup tukar kereta yang makan 1,000 tadi kenaikan tu. So tak ada simpanan. So buat apa kan? So kita nak menyimpan sebab kita nak upgrade diri kita, nak tambah diri kita, nak tambah baik supaya boleh bayar kita punya komitmen. Macam contoh komitmen rumah, kalau boleh nak habiskan, contoh rumah yang kita duduk kan. Rumah kita duduk sebenarnya kalau ada mazhab kata liability lah, sebab itu tak menambah kekayaan. Tapi long term mungkinlah bila kita nak jual. Tapi kalau kita jual, kita nak duduk mana? Itu dan kata liability. So, kalau kita boleh simpan dan kita boleh nak bayar benda tu, nak bayar benda tu habis dan kita ada free debt, so lagi bagus kan. So maknanya tapi apa-apa pun kita ada komitmen, tak adanya teknik yang magic yang nak boleh kita bayar hutang tanpa menyimpan. Memang kena menyimpan. Macam contoh saya pergi belajar dengan Tuan Zaidi Ismail pun bagi teknik snowball untuk nak cepatkan bayar hutang. Tapi tu pun basic dia kena menyimpan. Cuma cara dia nak menyimpan tu, dia ajar macam mana cara teknik snowball. Kalau tuan-puan boleh search, tak ada masalah, boleh cari je teknik snowball ni, banyak je orang ajar. Tapi saya pergi bergurulah dengan Tuan Zaidi Ismail. Ini satu testimoni. So banyak lagi testimoni lain sebenarnya. So yang ini testimoni daripada Sis Amira ni. Dia kata daripada asalnya dia simpan 100, sekarang dah berlipat kali ganda. Mungkin dah 500 sebulan, kita tak tahulah kan, dekat sini. So kunci asasnya adalah paksa dan lupa. Kena paksa. Apa-apa pun kena paksa. Menyimpan ni kena paksa. Sebab daripada kita boleh belanja, contoh kita gaji 2,000, kita boleh belanja 2,000, tiba-tiba kita nak cut jadikan belanja 1,500 sebab kita nak simpan 500, memanglah terasa. Tapi kena paksa. Apa-apa kena paksa kan. So untuk makan ubat pun pahit kan ubat. So kalau kita paksa, memang tak makanlah ubat tu. Kalau demam tu, demam je lah sampai bila-bila. Contoh macam tu kan. So kena paksa. Kena paksa. Nak semayang pun kena paksa. Kita ni kan, saya lah, banyak lah kira macam tak rajin itu, macam nanti dulu pernah paksa semayang kan. Sepaksa. So apa-apa pun kena paksa. Okay, lama-lama menjadi tabiat. Itu yang saya cakap tadi, kita nak tukar tabiat, kita nak pupuk tabiat menjadi tabiat orang kaya. Tadi kan yang saya dekat poster tadi, tabiat orang kebanyakan adalah berbelanja. Tabiat orang kaya mengumpul harta dan membeli aset dan mengumpul harta. So dia macam tu. So bila dengan emas ni kita boleh pupuk tabiat tu. Sebabnya kita punya keinginan tu bukan nak berbelanja lagi bila kita dah ada emas. Kita nampak nilai gram dan kita nak simpan. Okey. Hipotesis dia adalah semakin melihat emas, semakin kuat kehendak untuk menyimpan. Betul. Dia pun cakap tu kan, hipotesis dia adalah kesudahannya bila lihat emas, dia nak lagi kuat menyimpan. Sedar tak sedar, saya sendiri dah berjaya gunakan emas tu untuk menunaikan umrah dan guna sebagai dana untuk menyambung pengajian. Banyak tu maknanya nilai dia. Contoh dia kata beli umrah at least 6,000 kan. So dia boleh simpan sampai RM6,000 dan sebagai dana untuk menyambung pengajian pula. Itu antara dua manfaat yang saya dah kecapi sekarang ni. Sangat-sangat kira macam boleh ditiru lah. So kita kena meniru sebenarnya. Sebenarnya hidup ni senang aja. Dalam periksa je, kalau sama-sama sekolah dulu kita kata kita jangan meniru. Nanti kita fail kan. Tapi sebenarnya bila kita nak berjaya dalam hidup ni, kita tiru je orang yang dah berjaya. Maknanya kita itu yang ada buku-buku yang biografi orang-orang berjaya tu kan. Itu kita kena baca. Biografi, contoh biografi orang-orang berjaya. Kita baca bila kita, macam mana tabiat dia yang boleh menjadikan dia berjaya. Jadi kita boleh tiru. Apa-apa je sebenarnya. Tabiat orang ulama ke, ahli ibadah ke kan. So ada bisnes ke, untuk bisnes. So kita ketiru aja. Dalam hidup ni sebenarnya kita kena tiru untuk dapat jadi seperti orang yang kita nak jadi. Kita kena tiru. Okay. So ini yang saya kata kita kena ubah diri kita. Kita nak jadikan tabiat kita sebagai tabiat orang yang kaya.
Okey, di situ. Menyimpan. Kalau baca buku-buku yang tadi saya tunjuk tadi tu, buku Tuan Zul ni misi bebas hutang ke apa pun, memang ditekankan cakap tak ada teknik magic untuk nak bayar hutang. Memang kena simpan. Kena simpan. Kalau sebelum ni tuan-puan tak ada menyimpan, contoh ada kan kes-kes yang memang tak ada menyimpan walaupun RM20 sebulan, simpan je. Tak apa, RM20 pun mulakan dulu, at least kita ada simpan. So kita rasa macam kita berjaya. Daripada dulu kosong, daripada dulu mungkin negatif, kita menyimpan. Kita ada simpan RM20, jadi kita rasa macam, oh, aku dah ada kejayaan di situ, dah ada boleh simpan RM20 sebulan. Lepas tu kita naikkanlah nilai tu. Kat situ. So belajar macam mana cara masuk dalam, kalau tak nak beli buku tu pun, masuk je dalam website, blog Tuan Zulkifli, muhamadzulkifli.com. Tengok macam mana cara dia boleh bebas hutang. Semua dia ada kongsikan dalam tu. Macam mana dia boleh bebas hutang. Masa dia kerja sebagai audit, dia kerja dulu, gaji dia berapa saja. Isi dia tak kerja, anak dia ramai. Sekarang anak dia ramai, tapi dia boleh bebas hutang. Macam mana cara? Menyimpan. Lepas tu satu lagi adalah kuncinya hidup di bawah kemampuan. Jangan hidup di paras kemampuan sebenarnya. Bila kita hidup di paras kemampuan, maknanya kita gaji RM2,000, kita hidup RM2,000, kita tak bertambah kaya, kita biasa saja, tak ada simpanan. Maknanya kita tak ada apa-apa berlaku, kita tak ada simpanan. Tapi bila kita hidup bawah kemampuan, macam contoh tadi, kita ada gaji RM2,000, kita hidup macam gaji RM1,500, RM500 kita simpan, at least apa-apa hal berlaku kita ada simpanan RM500 sebulan. So kalau setahun kita dah ada berapa? RM6,000. At least kalau ada apa berlaku kita ada simpanan RM6,000, contoh macam tu. Kalau nak cepatkan lagi tuan-puan punya simpanan, macam yang sis ni buat kan, dia kata kehendak dia untuk menyimpan tu makin kuat, simpan dalam emas. So sebenarnya kalau kata tak ada lagi simpanan 3 hingga 6 bulan gaji dalam bentuk wang, sebenarnya tak digalakkan untuk simpan dalam bentuk emas, sebab emas ni pun ada susut nilai. Tapi kerja 2-3 tahun, 3-4 tahun, tapi tak ada simpanan pun sedikit, baik simpan dalam emas. Sebabnya kau tak simpan dalam emas, tak dapat juga simpan dalam duit. At least ada menyimpan walaupun ada susut nilai. Tapi nanti bolehlah konsult, macam contoh berminat nak menyimpan, nak dapatkan bantuan saya untuk menyimpan. So nanti saya konsult macam mana cara supaya benda tu tak jadi tidak ada menguntungkan lah, tidak menguntungkan. Maknanya nanti kalau kata nak guna duit masa terdekat pun kita boleh cara, macam contoh kita pajak, dan tuan-puan kena komitmen lah untuk bayar benda tu, nak bayar bulan-bulan supaya benda tu tak jadi dilelong lah. So maknanya kita kena ada ilmu lah. Satu lagi juga kena ada ilmu. So macam mana cara kita tak nak bagi emas kita tu tergadai lah. Okay, so maknanya daripada tak ada duit langsung, untuk tak ada simpanan langsung, jadi ada simpanan at least walaupun dengan emas. Sebenarnya digalakkan 3 hingga 6 bulan gaji tu at least 3 bulan adalah bentuk wang tunai. Sebab dia tak ada susut nilai. Dia ada susut nilai inflasi, tapi maknanya kat situ bila nak guna ada duit tu, tak adalah macam nak kena pergi pajak ke apa. Tapi bila tak boleh menyimpan langsung, memang disarankan guna emas lah. Sebab banyak dah orang berjaya yang tak boleh menyimpan, bila disimpan dengan emas, memang dia boleh menyimpan. Ini salah satu lagi contoh yang wow lah kat bawah tu kan, yang paling bawah ni. Kita pendekkan sedikit. 3 tahun dia dah boleh ada 450 gram. Banyak tu. Kalau sekarang maknanya dalam dekat-dekat dengan, kalau sekilo sekarang 250,000. So kalau setengah kilo 125 lah, mungkin 120 gram, 120,000. So banyak tu 120,000. Kalau kita ada duit, rasanya dah lama dah, panjang je kita punya cita-cita nak buat apa kan. Sebenarnya yang benda tu tak penting pun. Tapi sebenarnya balik pada matlamat kita menyimpan. Sebabnya kita tak tahu apa benda akan berlaku masa depan. Contoh nak untuk dana persaraan kan, kita nak hidup 20 tahun, 30 tahun selepas kita bersara, masa yang kita tak ada. Ataupun sebenarnya kenapa kita ada dana kecemasan? Dana kecemasan ni juga at least yang kata yang sebaik-baiknya ada satu tahun gaji lah, 1 tahun pendapatan, 3 bulan tu untuk apa-apa berlaku yang short term lah. Kalau yang long term sebenarnya kita kena ada at least 1 tahun pendapatan. Contoh sekarang yang diberhentikan kerja ke sebab pandemik COVID ni,
kalau dia ada 1 tahun pendapatan yang dia sebagai simpanan dana kecemasan dia, at least dia boleh survive 1 tahun walaupun tak ada kerja. Sementara dia mencari kerja 1 tahun dia boleh survive. Bila dia tak ada dana kecemasan yang terus kena berhenti kerja, terduduk lah, tak boleh, sebulan pun tak boleh nak survive macam tu. Itu yang pentingnya ada dana persaraan. Okay. So, macam mana cara nak beli emas ni? Macam mana cara nak simpan emas ni? So, dengan public gold kita ada 3 cara lah. Yang paling senang adalah yang nombor 3 tu. Yang last sekali iaitu GAP, Gold Accumulation Program. Maknanya ini akaun emas. Boleh beli serendah 100. Boleh buka. Bukan buka akaun tu tak dapat emas. Maknanya 100 tu dah boleh ada 0.4 something lah dalam akaun. Terus boleh dapat. Dia tak ada yuran ke apa, tak ada. Boleh simpan dalam tu. Dan simpan je konsisten. Sebab kita tak ada duit banyak kan untuk nak beli terus 1 dinar ke yang 1,000 lebih. So beli je, simpan dalam tu. Nanti dah ada cukup dah jumlahnya yang untuk dikeluarkan. Boleh keluarkan bila-bila masa. Macam contoh nak keluar 1 dinar, nak keluar 10 gram ke apa, boleh keluarkan. Ini simpan je konsisten. Kena simpan konsisten lah. Dia bukannya macam pelaburan yang boleh simpan 1 gram dalam tu, lepas tu tunggu 10 tahun beranak jadi tak. Ini bukan. Public gold dia jual emas fizikal. Maknanya jual emas, dapat emas. Dia bukan untuk dapat income ke, dapat faedah ke, tak. So maknanya bila dia punya faedah ni bila tuan puan beli dan nanti nak jual. Kalau dah banyak nak jual, ada untung, di situ sahaja. Dia bukan jenis yang ada income bulan-bulan ke apa, tak ada. So kita memang di public gold jual emas, dapat emas fizikal. Akaun pun dapat emas fizikal nanti. So yang pertama dan kedua tu kita beli emas fizikal terus lah, bukannya dalam akaun. Yang pertama beli terus, maknanya contoh ada tuan puan ada 1,000 lebih, terus beli 1 dinar, bayar 1,000 nanti dapat 1 dinar. Okay, yang kedua adalah bayar angsuran, maknanya beli yang 1,000 tu lock hari ini, contohnya 1,000 lebih, lock hari ini bayar dalam masa 4 kali. Untuk 1 dinar boleh bayar 4 kali lah kebiasaannya. Macam contoh 1,000 maknanya lah 200 lebih lah 1 bulan. So dalam masa 4 bulan nanti dah habis bayar, baru ambil. So dapat juga. Yang ini pun bagus juga sebenarnya kalau orang yang ada maknanya sebenarnya lah, kalau dia tengok dia punya pendapatan tu sebenarnya dia boleh menyimpan, cuma dia sebabnya dia punya tabiat tu agak boros, tak boleh menyimpan, baik lu ambil yang syariah easy purchase ni. Dia akan dapat menyimpan dalam masa 4 bulan, dia dapat 1 dinar. Boros. Bila dia ada komitmen untuk nak bayar benda ni, dia sayang lah kan. Takkanlah dia nak berhenti tengah jalan. Sebab dia tak, contoh dia dah bayar 2 bulan, lepas tu macam bulan ni aku nak beli, nak tukar handphone lah, tak ada keperluan pun, contoh. So dia pergi cancelkan. Ada charge lah bila cancel macam tu. Maknanya nanti dia dapat duit sikit je lah, dapat duit balik, dapat duit je lah, tak dapat dinar tu. So kita paksa diri kita untuk menyimpan. Elok juga sebenarnya yang kalau easy purchase ni, untuk nak paksakan diri kita menyimpan. Okay. So ini yang pasal simpanan tadi lah, So boleh simpan dalam serendah RM100, sangat mudah. Okey, dia ada akaun dan boleh keluarkan melalui 18 cawangan di seluruh Malaysia. Kita ada public gold ada 18 cawangan seluruh Malaysia. So di semua ibu negeri kecuali di Perlis je saja tak ada. Lepas tu sekarang ni kita memang buat GIT, iaitu Gold in Transit. Maknanya bila nak keluarkan boleh saja postkan ke rumah tuan puan dengan di bawah maksima 21.25 gram dengan charge hanya RM10. Senang, tak payah nak pergi place order untuk buat pengeluaran dan tunggu kat rumah aja sampai. Dan pos itu adalah berinsurans. So tak ada risaulah nak tunggu dia tak sampai ke, hilang ke tengah jalan. Kalau hilang ke apa, public gold janji akan ganti. Murah dan mudah lah. Murah, 100 je dah boleh mula. Mudah sebabnya kita boleh pakai online saja, convenience. Okay? Patuh syariah, memang patuh syariah. Okay? Dia sehingga 4 titik perpuluhan lah, 0. contoh 0.4123 macam tu. 1 gram contoh hari ni 0.4123, dia sampai 4 titik perpuluhan. Dan transaksi 24 jam online, boleh beli, disokong oleh emas fizikal. Sebab tu dia jadi patuh syariah, sebabnya ada emas fizikal. Maknanya tuan puan simpan hari ni, emas fizikal tu ada di public safe, maknanya di tempat simpanan emas public gold di Pulau Pinang. Okay? So boleh juga buka untuk anak-anak tuan puan. Contohnya tak nak atas nama kita kan. So macam contoh kita ada duit pendidikan, duit raya anak-anak. So maknanya kita macam contoh ada 4 anak. Kalau kita campur, kita tak tahu pula berapa banyak anak ni punya. So buat untuk setiap anak akaun. Dan buka untuk setiap anak tu, maknanya setiap anak tu bila dah ada nombor IKIS, kita boleh buka.
Lepas tu nak ada nama penjaga lah. So penjaga ni lah boleh pergi ambil ke, nak ambil dekat branch ke, nak keluarkan nama penjaga yang boleh keluarkan tu. Lepas tu nanti bila umur 18 tahun boleh tukarkan ke dia kepada status akaun dewasa. Kalau dia status akaun junior ni, dia hanya boleh buat transaksi untuk pembelian dengan akaun sahajalah. Yang dua tadi tu yang easy payment purchase dengan cash and carry tak boleh. Okay. So itu features yang ada untuk akaun lah, akaun emas. So ada emas, ada duit. Bagi saya ini yang saya suka lah. Ada emas, ada duit. Yang saya punya pandangan dan saya punya pendirian saya. Ada emas, ada duit. Maknanya ada emas, kita ada duit. Sebab senang nak dicairkan. Tapi ada duit belum tentu ada emas. So kalau kita ada duit, kita tak tentu ada emas lagi. Tapi kalau yang lagi bad, kalau kita tak ada duit, memang tentulah kita tak ada emas dan kita memang tak ada duit pun. So mana yang kita nak? Kita ada dana kecemasan untuk kita nak menyenangkan kita di kemudian hari, ataupun kita nak senang sekarang. Kita nak penuhkan kita punya kehendak sahaja. Itu yang tajuk saya tadi, memupuk tabiat orang kaya. Sebab kita nak supaya kita senang di kemudian hari. Kalau apa-apa berlaku, macam contoh kata kereta kita, contoh yang sikit-sikit kan, contoh kena langgar. Kalau kita pergi claim insurance dah habis NCD kan banyak, contoh yang dah 55% kan. NCD-nya sayang kot. Kan dia berulang balik kena bayar. Contoh kata 500 sebulan kan. Padahal kita claim benda tu berapa ratus contoh. So kalau contoh macam tu, guna saja dana kecemasan kita. Itu dana kecemasan. So kalau contoh kata untuk dana persaraan pun sama juga. Kita kena simpan lah. Kalau apa-apa pun dalam pengurusan kewangan ni, dia basic dia menyimpan. Dia tak ada magic punya cara lah untuk nak selesaikan hutang ataupun komitmen dengan cara magic, tak ada. So saya ni, 2 buah buku ni yang saya sangat sarankan lah tuan-puan baca. Saya berani jamin siapa yang baca 2 buah buku ni, tahap kewangan dia akan semakin baik. So BC bebas hutang dengan wang emas. Boleh dapatkan daripada PG Mall ataupun di Gary Ilmu. Nanti saya update dalam saya punya post FB dalam status FB Live ni, macam mana tuan-puan boleh beli buku Misi Bebas Hutang dengan Wang Emas ni di PG Mall. Sangat direkomenkan untuk baca. Sebab kita ada ilmu. Mahaguru Emas Malaysia, Tuan Syukur selalu ada sebut lah, kan. So, kalau kita ada duit tapi kita tak tahu nak buat duit tu apa, jangan buat apa-apa. Pergi cari ilmu dulu, dapatkan ilmu, baru kita boleh buat apa-apa dengan duit tu. Sebab nanti kalau kita tak ada ilmu, kita habiskan duit kita, nanti kita takut jadi kita je melebu. Bukan melebu. Daripada kita nak dapat income, kita rugi aja duit tu. Okay. So terima kasih. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada manfaat dan rasanya perkongsian saya ni ada manfaat, bolehlah di-sharingkan, di-share lah saya punya perkongsian ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.